Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini dalam sesi video pelajaran fiqh tahun 2 bersama saya Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Saiful Salahuddin. InsyaAllah kita akan sama-sama membedah buku pelajaran fiqh ini sedikit demi sedikit sehinggalah kita semua mendapat manfaat daripada ilmu fiqh yang kita pelajari, insya-Allah. Sebelum kita terus masuk ke dalam pelajaran yang ada dalam buku fiqh, kita belik dahulu isi kandungan yang ada di dalam buku tersebut. Masing-masing anak-anak di rumah boleh buka buku teks fiqh. Tengok bahagian isi kandungan dalam buku fiqh. Apa yang terkandung dalam buku tersebut yang akan kita belajar sepanjang tahun ini. Pertama, tentang najis. Kita akan belajar berkenaan dengan najis. Apakah itu najis? Berapakah bahagian najis? Bagaimana cara nak menyucikan najis? Itu semuanya akan kita belajar dalam bab najis. Kedua, berkenaan dengan hadas. Apa itu hadas? Berapa bahagian hadas? Macam mana berlakunya hadas? Semuanya akan kita belajar dalam bab hadas. Dan yang ketiga, berkenaan dengan mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Kita akan belajar di situ. Dan seterusnya yang terakhir dalam buku fiqh berkenaan dengan mandi sunat. Banyak rupanya perkara-perkara yang boleh kita lakukan mandi sunat dalam kehidupan kita. Semuanya itu akan kita belajar satu persatu mengikut susunan isi kandungan yang telah diletakkan dalam buku pelajaran fiqh tahun 2. Baik, kita terus kepada pelajaran yang pertama pada pagi ini, iaitu pelajaran berkenaan dengan najis. Berkenaan dengan najis, kita akan sentuh, kita akan terangkan kepada adik-adik sekalian, apakah itu najis, apakah yang dimaksudkan dengan najis, dan Ustaz juga akan memberikan kepada adik-adik sekalian apakah contoh-contoh ataupun bentuk-bentuk najis. Okey, baik, mari kita teruskan. Okey, maksud najis. Itu dia maksud najis. Apa itu maksud najis? Sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah, seperti solat dan tawaf. Itu dia najis. Sesuatu benda yang kotor yang mana kalau terkena kepada diri kita, benda kotor itu tadi menyebabkan kita tidak boleh mendirikan solat, tidak boleh melakukan sebarang ibadah selagi mana benda kotor itu tadi masih melekat kepada kita. Jadi macam mana nak buat? Kenalah kita bersihkan dahulu benda kotor tersebut, najis tersebut kita bersihkan, barulah kita boleh menunaikan ibadah. Okey. Jadi tengok contoh-contoh najis ni. Najis yang benda kotor ni apa dia contoh-contohnya? Jom kita tengok belah. Ni dia contoh najis. Yang pertama tu bukan bayi najis Yang pertama air kencing. Air kencing ni tak kiralah apa kategori sekalipun. Bayi ke, orang dewasa ke, manusia ataupun haiwan, selagi ia namanya air kencing, maka dia tetap najis. Yang keduanya tahi. Tahi ni pun sama, tahi manusia, tahi haiwan, kesemuanya adalah najis. Dan yang ketiga anjing. Kenapa anjing ni najis? Nanti kita akan belajar bahagian-bahagian najis. Kita akan dapat tengok kat situ anjing ni dalam kategori najis yang mana. Dan yang keempat kita tengok itu khinzir.
Khinzir pun najis. Walaupun dia hidup, tapi dia tetap najis. Dengan bahagian yang mana kita akan belajar nanti. Terusnya contoh lain, darah. Darah terkena pada pakaian, darah dan darah tu juga adalah najis. Darah kita ke, darah haiwan ke, tapi darah nyamuk taklah. Darah kita ke darah haiwan ke dalam kuantiti yang banyak. Dia ada perkiraan kuantiti dia tu. Sebesar mana darah itu tadi barulah dikatakan najis, dan kena bersihkan dahulu sebelum mendirikan solat. Banyak lagi benda lain yang najis. Contohnya apa? Nanah. Air nanah tu najis. Lagi contoh apa? Muntah. Muntah tu tak kira muntah siapa, muntah haiwan ke, muntah manusia ke, muntah jin ke, dia tetap najis. Lagi apa lagi? Bangkai. Bangkai ni apa, haiwan yang mati tepi jalan dan sebagainya. Haiwan yang mati sembelihannya tak sempurna. Patutnya nak sembelih ni kena putus urat maris dan urat halqum. Tiba-tiba putus urat halqum, urat maris ni tak putus. Mati haiwan tu tapi uratnya tak putus. Jadi bangkai. Ini kita akan sentuh lah. Bangkai tu najis tu, tak boleh dimakan. Tu burung gagak mati kat tepi jalan, jangan ngada-ngada nak pergi ambil tu bangkai tu najis. Dan ada lagi contoh-contoh najis yang lain yang anak-anak boleh tengok dalam buku teks tu. Dalam buku teks tu ada gambar pohon gitu kan. Dalam kat pohon tu setiap helaian daun tu dia ada bagikan contoh-contoh najis. Kenapa dia bagi contoh najis? Sebabnya tak semua benda kotor itu najis, tetapi semua yang najis itu adalah kotor. Contoh benda kotor yang bukan najis apa? Tai hidung. Tai hidung bukan najis. Tai telinga pun bukan najis. Air liur pun benda kotor. Kamu ludah kawan kamu, dia suka tak? Dia tak suka kan? Sebab kenapa? Air liur tu benda kotor. Jadi tapi dia bukan najis, dia cuma benda kotor sahaja. Peluh benda kotor tapi bukan najis. Tu. Jadi ni contoh-contoh najis yang dia bagi ni. Tahi, air kencing, darah, nanah, muntah. Dalam buku tu banyak lagi dia bagi. Yang boleh tengok dalam buku masing-masing. Okey. Okey, dan insya-Allah sampai sini dahulu video berkenaan dengan najis, pelajaran fiqh bab 1 najis. Sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi video yang akan datang, di mana sesi video yang kedua Ustaz akan terangkan bahagian-bahagian najis. Najis ni ada berapa bahagian dan bagaimana nak menyucikan najis setiap bahagian tersebut. Sebab setiap bahagian lain bahagian, lain cara penyuciannya. Okay, jadi kita akan belajar satu persatu. Dan selepas ini kita boleh amalkan dan praktikalkan ilmu yang telah kita pelajari. Okey, cukup sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.